Tuan-tuan tengoklah Yapin tu pun, tengoklah Asy'ari Muhammad tu pun, dia kaya tuan. Anak murid ni Allah zuhud lah, jual serabak mata ni, dunia kita akhirat. Depa melenggak. Tang tu depa pandai. Tapi yang penting ya, Tok Syekh tarikat ni, dia jalan ni, dia serabut dengan anak dia seorang, tak tahu nak buat apa. Dia hantar pergi Pakistan. Hantar pergi Pakistan, hak mamat, hak karut ni lah. Hantar pergi sana. Dia kok sini, selepas masalah aku ambil sana. Pi mula-mula tu tak apa. Lama-lama orang tahu kata dia ni keturunan Abdul Qadir Jilani. Orang Pakistan ni hormat kepada Abdul Qadir Jilani, ramai lah yang kata hormat. Hak sunnah pun ramai, tapi hak kata hormat Abdul Qadir ni, konon cerita seorang wanita di India telah dirogol. Lalu dia sebut, ya Ghaus, wahai Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani duduk di Baghdad, ambil kasut dia, punggai daripada Baghdad, kena kepala Hindu di India tu tersengguk. Percayalah geng-geng tarikat ni kepada cerita ni. Lalu mereka tak minta pada Allah Ta'ala dulu apa-apa pun, dia panggil ya Ghaus, wahai yang memberikan pertolongan, iaitu Abdul Qadir Al-Jilani. Hantar pi anak dia yang ni. Lama-lama orang tahu kata anak dia ni adalah budak ni ataupun orang muda ni adalah anak kepada cucu cicit Abdul Qadir Al-Jilani. Pakat terpa penuh geng-geng tarikat ni, dia karut kan, dia kira happy go lucky punya orang. So dah orang duk main, duk tabal lah, dia tak rupaya nak buat apa lah kan, duk kena jadi Tok Syekh lah juga dia. Cuma dia gagah harap depa Pakistan, pembuka majlis dia baca doa apa lebih kurang lah. Pakistan tu engguk-engguk dah, yang lain zikir tak kira dia salah. Tapi dia karut, dia tipu dia apa, dia mati, kubur dia emas. Saya nak ceritanya kubur dia emas, padahal puak dia cukup tahu anak aku ni cukup karut. Tapi yang penting itulah ekstrim taksub kepada pribadi dan tokoh Nabi SAW. Sebab tu Nabi larang orang jadikan kubur ni dibesarkan, diukir di atasnya, kerana itu semua membawa kepada unsur membesarkan makhluk, akhirnya pergi kepada langkah membawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Balik pada cerita kita tadi, tuan-tuan bila pergi ke Madinah, tuan-tuan akan tengok ada macam apa kata, macam dia buat macam makam Rasulullah di belakang tu ada macam lebih sikit kan, dia yang dia kita panggil apa bahasa Melayu, macam pentas, macam beranda sikit lah dia buat kan. Di situ dulu hidupnya ashabus sufah, iaitu orang yang tak berapa ada duit di kalangan sahabat, orang miskin lah. Dulu memang tak ada duit pun, dulu sistem barter trade, mereka bukan kata ada duit, dia ada barang boleh lah, dia tukar barang. Okay. Abu Hurairah kita baca ni antara orang duduk situ lah. Mereka ni tak ada duit, mereka tumpang di tepi-tepi rumah Nabi, dekat dengan masjid Nabi. Bila ada orang bawa apa-apa makanan lebih kurang, bolehlah mereka tumpang sekaki lah. Nabi SAW tahu mereka miskin, tapi mereka ada peranan saja, bukan kerana duduk bersandar di masjid tunggu masa makan, sekali tidur pula bangkit makan, cukup 3 hari balik. Tak. Dia ada kerja. Nabi dia duduk ialah dia meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah ni dia riwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah kata dia miskin, dia kata. Jadi bila dia duduk di situ, adalah ada baik Nabi, adalah apa yang dia makan. Orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin sibuk dengan berniaga, orang Ansar sibuk dengan harta mereka. Maksudnya mereka ada bisnes mereka, dan Islam pun memang suruh orang kerja. Tinggallah aku duduk dengan Nabi, ya. Suatu hari Nabi kata, man yabsutu thawbahu falan yansiya syai'an sami'ahu minni. Siapa yang bentangkan baju dia, dia tak akan lupa apa pun yang dia dengar daripada aku. Kata Abu Hurairah, maka aku pun bentang baju aku. Maka apabila aku bentang, kemudian Nabi cakap hadis, aku pun lipat-lipat baju tu, tarik main duduk pula kat aku. Dia kata kemudian aku tak lupa apa pun.
Itu doa Nabi SAW. Lepas daripada buat macam tu, tak ada lah, tu berkat doa Nabi pada dia. Lepas tu Nabi pun tak buat untuk semua sahabat. Kalau benda tu untuk semua, Nabi pakat buatlah semua sahabat bentang baju pakat dia gulung-gulung. Tak lah, satu tu lah Nabi bagi, kan? Nabi SAW cerita tentang ahli syurga 70,000 yang masuk tanpa hisab. Ukasyah bangun, Ukasyah kata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doa pada Allah Ta'ala, minta aku jadi di kalangan orang 70,000 masuk syurga tanpa hisab tu. Nabi kata, Allah maj'alhu minhum, anta minhum, hang termasuk di kalangan 70,000 tu. Satu orang lelaki mana? Ya Rasulullah, doa kat aku bagi masuk 70,000. Nabi kata, sabaqaka Ukasyah. Nabi kata, Ukasyah dah potong hang dah. Ulama-ulama hadis bincang hadis macam ni, dia kata pasal apa Nabi tak tolong doa sekali kat dia? Biar ampilah masuk syurga. Nabi pun perjuangan dia nak bagi orang masuk syurga tak? Dah doa dah kat Ukasyah, apa salahnya kawan ni minta bagi kawan ni sekali? Pasal apa Nabi tak doa pada dia? Kata mereka sebabnya kerana Ukasyah yang minta tu padan layak dengan dia. Kawan hak minta kemudian ni Nabi tahu tak layak, hang pernah ciri tu tak boleh masuk 70,000 tu. Tapi nak kata hang tak layak tu, Nabi tak kata macam tu. Nabi kata Ukasyah potong hang dah. Ukasyah potong hang dah. Abu Hurairah dia bentang baju padan, dia memang duk tunggu dengar hadis. Nabi doa pun padan, dia jadi orang kuat ingat hadis. Anak kita dengan makan kismis 4-5 biji ni, dengan malas balok semua cukup, boleh cerdik. Ustaz hak jampi tu pun ingat tak habis. Sekadar nak bisnes perniagaan dia saja dengan hadis-hadis palsu, kononnya makan kismis. Nabi kata otak cerdik, dan Nabi tak pernah kata hadis tu. Maksudnya ialah Nabi SAW ada beberapa orang yang dia doa, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, tapi semua orang ni memang layak. Abu Hurairah walaupun sekitar 3 tahun 3 years dia sempat bersama dengan Nabi, tapi dia pulun. Dia pergi jumpa orang lain, dia dengar hadis daripada orang lain. Mana hadis-hadis dulu? Syiah kata, macam mana Abu Hurairah boleh tahu hadis-hadis masa dia tak masuk Islam ke? Apa masalahnya? Dia tanya sahabat lain, dia riwayatkan daripada sahabat lain. Maka banyaklah hadis Abu Hurairah ni, dan tak ada pula hadis Abu Hurairah yang kontradik secara jelas dengan orang lain, melainkan sahabat lain ada juga meriwayatkan hadis berkenaan selain daripada dia. So tomahan Syiah pada dia adalah tak betul. Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian dia meninggal dan disimpan di Madinah, dan dia di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak dalam periwayatan dia. Hadirin mukminin yang dimuliakan, itu tentang rawi kita dalam hadis ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang selalu kita dengar namanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bi ghadwati war rawhati wa syai'in minal dulja. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya agama itu mudah. Nabi kata mudah. Ada orang nak kata, oi, agama hang mengamuk main, agama ni payah. Kita tahan kata tak sama dengan Nabi. Nabi kata inna dina yusr, agama itu mudah. Walan yushaddad dinu illa ghalabahu, tak ada pula seseorang yang cuba duk buat payah agama ni, cari belah payah, melainkan dia yang akhirnya akan tewas. Nabi tahu agama mudah. Manusia ni kadang-kadang dia suka berfalsafah dalam agama luar daripada hak Nabi ajar. Tu jadi payah. Orang tua-tua Melayu dulu percaya bahawasanya ada yang dinamakan penyakit gila isim. Kalau baca Yasin banyak sangat kerak, dia panas mata, jadi gila isim. Kalau mengaji tasawuf macam mana tu, jadi gila isim. Kita kata ya, apa saja mengaji jadi gila, bukan Islam, Hindu. Islam tak ada, Islam semua mengaji jadi cerdik. Itu satu fitnah terhadap agama. Baca Quran banyak-banyak, oh dia tahu aku baca Quran banyak, panas dah. Hai ingat apa? Brandy ya.